الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita kembali kepada sejarah keemasan Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan kepada umat Islam apabila mereka berpegang dengan ajaran Islam, sehingga di zaman khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Islam dapat menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi yang mewakili golongan musyrikin, Rom yang mewakili Kristian yang menganut agama kitabi. Setelah dihalau orang-orang Yahudi dari semenanjung Arab, apabila Padri Besar Baitul Maqdis meminta disyaratkan kedatangan khalifah sendiri untuk menerima penyerahan kota suci Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam dan kiblat penganut agama Samawi. Maka Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis, disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan penglima dan pemerintah Islam. Khalifah Umar menyampaikan ucapannya yang masyhur, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil 'izza bighairi ma a'azzana Allah, adallana Allah." Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, nescaya kita menerima penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan selagi umat Islam berpegang dengan agama mereka menjadi agama yang tinggi dan mulia seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang benar supaya menzahirkan, meninggikan agama Islam ini, mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain, dengan makna Islam adalah agama yang berdaulat, agama yang memerintah negara, bukan agama yang dikurung di masjid, agama yang diamalkan di masjid dan ditegakkan dalam negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama-agama yang lain dan peraturan-peraturan yang lain tunduk di bawah Islam. Di zaman umat Islam benar-benar menjadikan agama Islam itu tegak dan mulia, maka Allah memberi kemuliaan kepada umat Islam. Bukan saja di zaman kekuatan, bahkan di zaman orang Islam dalam keadaan berpecah pun, selagi ada negara yang mendaulatkan syariat Allah dengan sepenuhnya, maka Allah memuliakan Islam. Dibuktikan oleh sejarah di zaman kerajaan Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, apabila seorang wanita, seorang perempuan Islam yang berniaga di negeri yang bukan Islam, lalu perempuan ini telah dihina oleh orang-orang yang bukan Islam di pasar mereka, oleh kerana tidak ada yang membelanya. Lalu perempuan itu menyebut, "Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah daku." Seruannya didengari oleh seorang lelaki Islam yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu lelaki Muslim itu datang ke Baghdad, menemui Khalifah Mu'tasim, melaporkan bahawa seorang perempuan Islam telah dihina di pasar negeri yang bukan Islam. Perempuan itu telah disarak. Lalu perempuan itu menyebut, "Wa Mu'tasimah, wa Khalifah Mu'tasim, tolonglah daku." Demi mendengar pengaduan itu, Khalifah Mu'tasim bangun daripada kerusinya dan berkata, "Labbaik ya ummah, ya wahai ibuku, ini Mu'tasim." Lalu beliau mengerahkan pada tentera Islam menyerang negeri yang telah menghina seorang perempuan Islam, sehingga negeri itu diajar oleh bala tentera Islam. Itulah di zaman kebesaran Islam, di zaman orang Islam berpegang dengan agama mereka, Allah memuliakan Islam dan umatnya, sehingga seorang perempuan Islam yang lemah tidak boleh dihina. Apa yang berlaku di zaman kita apabila batang tubuh Nabi SAW telah dihina, orang-orang Islam menyelah berarak, mengadakan duk perasaan. Tidak ada kerajaan Islam yang berani bertindak. Di mana sebabnya? Menandakan umat Islam dalam keadaan hina. Kehinaan ini berlaku apabila orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Mereka terpengaruh dengan tamadun barat yang menjajah mereka, penjajah barat yang menipu mereka, datang membawa kekayaan dan kemajuan. Kalau mahu kekayaan dan kemajuan, tinggalkan Islam, ikut cara-cara barat, ikut undang-undang mereka,
ikut cara hidup mereka, ikut segala peraturan mereka. Inilah yang pernah diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta hawahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reza kepadamu, tidak akan rela kepada kamu, sehinggalah kamu mengikut ajaran agama mereka. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jika sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka, mengikut hawa nafsu mereka, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kepada kamu. Allah menamakan mengikut cara barat adalah mengikut hawa nafsu. Mengikut undang-undang barat adalah hawa nafsu. Mengikut ideologi barat adalah hawa nafsu yang merosakkan umat Islam, sehingga mereka menjadi umat yang lemah. Tidak ada arti dan tidak ada makna sekiranya kita tidak kembali kepada Islam. Tidak ada makna hanya bersarak dan berharap. Tidak ada seterusnya perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah. Kerana hanya menunaikan perintah Allah, menegakkan ajaran Islam yang dapat mengembalikan umat Islam kepada kemuliaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang menolong agama itu ialah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, memerintah negeri. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sejauh mana kita berpegang dengan ajaran Islam, dengan hati kita, amalan kita dan akhlak kita. Marilah kita berpegang teguh
dengan pesaka ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam yang memuliakan kita. Hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana setiap yang bercanggah dengan ajaran Islam itu sesat, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم عليك من عادانا. اللهم عليك من ظلمنا. اللهم عليك من خدعنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.